Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar untuk menulis ulasan. Okay, yang ni hari ini kita akan belajar benda yang baru iaitu menulis ulasan berdasarkan carta pie chart tentang teknik-teknik mengurus wang yang betul. Bagaimanakah kamu menguruskan wang? Okay, hari ini Cikgu So akan mengajar kamu teknik-teknik mengurus wang yang betul. Adakah kamu sudah bersedia? Jom kita belajar. So, mula-mula kita perlu tengok arahan yang diberikan, iaitu tajuk. Lihat carta pie di bawah dengan teliti, kemudian tulis ulasan tentang teknik-teknik mengurus wang yang bijak dalam bentuk perenggan. Teknik-teknik mengurus wang yang bijak. Tadi cikgu katakan teknik-teknik mengurus wang yang betul. Yang inilah keadaan yang akan berlaku kadang-kala dia berikan satu rangsangan di atas teknik-teknik mengurus wang yang betul. Tetapi dalam arahannya teknik-teknik mengurus wang yang bijak. Ingat kamu perlu mengikut arahan di sini terutamanya selepas perkataan tulis ulasan tentang apa. Inilah arahan yang paling penting dan kamu perlu ikut ini. So 你要看哪一个呢？就是看 tulis 后面还要你 tulis 什么。记得啊，他每次有给你各种各样的，有时还给 poster 啊，有时还会换一两个字，所以你要很注意。tulis ulasan tentang teknik-teknik mengurus wang yang bijak. So, inilah carta pie yang diberikan. So kita faham dalam satu carta pie, sememangnya peratusan yang diberikan kalau kita tambah semua perlulah menjadi 100%。如果呢，我们算这个丙分图，它加起来一定是要100%的，不可能95%的。大家记得啊，你看你加起来一定是100%。所以在这里呢，我们是要说，正确或者明智的处理钱财的方法或者技巧。在这里还给你5项。第一项 keperluan 就是你的日常所需啦，你的需求。那去买一个 Gucci Prada bag 不是需求啊。在这里 keperluan dalam kehidupan harian seperti makanan, pakaian dan sebagainya。最主要你做学生是 keperluan 啊。第二个 pelajaran， pelajaran 就是学业。simpanan 就是你的储蓄18%， hiburan 娱乐。那在这里娱乐，你不要想太远啊，不是叫你去那些什么人家去喝酒的地方，不是。在这里 hiburan 呢，指的是什么呢？指的是你可以买一些书啊，你可以买一些杂志啊来看，来娱乐你自己，来放松一下。或者你想要买一副棋呀。或者你可以买什么东西，手工啊、纸张啊这些来做手工也算 hiburan。总之你可以当做 hobby 来做，就叫 hiburan 娱乐。kecemasan 就是你要有钱来应急15%。那么在这里最多就是 keperluan， 第二多是 pelajaran， 第三多是 kecemasan。那 hiburan 跟 simpanan 呢各自都有10%，明白吗？来，现在呢，我们来看到这里我们要讲写哈huraian。那记得这个carta pie呢，你是要写完整个100%的东西的。你不会说哦，我选3个来写，然后剩下2个我不要写。然后当然你还是一样呢要写哪个最多，哪个最少，然后还要写它的huraian。那老师现在教你怎样写啊。Antaranya kita perlu menggunakan paling banyak uang, yaitu 45% untuk membeli keperluan. Jang, kita boleh membeli keperluan atau kita harus membeli barangan keperluan seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Kita hanya perlu membeli barangan yang diperlukan dan bukan barangan yang diingini. 在这里你第一你要先提 paling banyak yaitu 45%。然后你要用来做什么？ membeli barangan keperluan。
contoh。其实如果小学你就写到 contoh，其实已经很好了。那么在这里老师因为要教你更加多方法去写 huraian，所以我们再写底下的。Kita hanya perlu membeli barangan yang diperlukan dan bukan barangan yang diingini，清楚吗？这是最多。你可以这样照着写，从这里 keperluan 写到 kecemasan，或者你要第一多、第二多、第三多，然后两个最少也可以，没有问题的。OK， 没有人会说错的。OK， selain itu kita boleh menggunakan 或者是 murid-murid boleh menggunakan 20% daripada wang kita untuk pelajaran. Okay, sebagai murid yang bertanggung jawab, kita harus membeli alat tulis dan buku rujukan yang baru supaya membantu kita dalam pelajaran. 就是说你是身为学生，你用你28%的钱呢，你不可能用88%来买你的文具这些吧，因为文具你都不需要一直买啊。可能就是一个月里面你28%的钱留上来是要买参考书还有文具，因为它可以帮助你学习啊。看到吗？这是我们 huraian 哦，你给 contoh 然后 huraian， 然后如果你要写第三多的，你就写个 kecemasan 哦。如果不要，你先可以写这一个两个最少的。OK， 那你就你不要写 kita boleh menggunakan paling sedikit wang lah. OK， 你就写 kita boleh menyimpan OK 10% daripada wang kita untuk simpanan dan menggunakan 10% lagi untuk hiburan. 你可以这样写 kita boleh menggunakan 10% wang kita untuk disimpan dan 10% lagi untuk hiburan. Okey, 我们来看 simpanan. 为什么要 simpanan 呢？ Okey, jika kita menyimpan wang, simpanan kita akan menjadi banyak. Kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dengan simpanan yang banyak, kita boleh menggunakan wang kita dengan baik untuk untuk mencapai cita-cita pada masa hadapan. 就是说你如果有钱了，你将来你可以用你的钱去实现梦想，明白吗？ OK， seterusnya kita boleh menggunakan 10% wang。如果你改变一起写，你可以写 untuk hiburan， kita boleh menggunakan 10% wang kita untuk melakukan aktiviti yang disukai seperti membeli buku kegemaran. Dengan cara ini, kita dapat melepaskan tekanan. So， 这两个是最少的。然后你要倒回去讲第二少也可以，没有问题的。很多人都是讲最多、第二多、第三多，然后最少，看你自己怎样。只要100%全部写完，然后huraian有就 OK 了的，明白吗 ？OK。Akhir sekali, kita mesti membekalkan 15% daripada wang kita untuk kegunaan kecemasan. OK， 为了应付紧急的时刻，应急。So, kita mungkin ditimpa peristiwa yang kurang baik seperti kemalangan atau berpenyakit kronik. Oleh itu, kita boleh menggunakan simpanan kita untuk membiayai kos rawatan dan tidak perlu meminjam wang daripada orang lain. OK， 同学们，你如果已经写完了5个 OK， 你最多你可以写，因为在这里你如果写 kita boleh menggunakan paling sedikit wang untuk 就好像很奇怪，你就不要讲它是最少，你就说我们用18%做 OK 储蓄，然后另外18%是给娱乐 OK 啊，你不用 mention 它是paling sedikit， 因为人家读人家也知道它是paling sedikit， 然后其他的最多你可以讲哦，可是最重要是每一个都要讲到完，然后一定要好 huraian。老师在这里给你 huraian 是比较长一点 ，OK。可是如果以小学的方法呢，我们是不用这样长的。就像刚才老师讲，你想要 contoh， 或者你不要给 contoh， 你直接给 huraian 也 OK， 明白吗？然后现在我们来看pendahuluan。pendahuluan 呢，老师觉得这种 catatbai 我们写这种是很 OK 的。直接catatbai menunjukkan teknik mengurus wang yang bijak. Kita harus menguruskan wang dengan teknik-teknik seperti yang dicadangkan supaya mendapat faedah. OK， 你可以这样写
或者有一些人说，老师你这样不是这样教我们的，你叫我们要写这种 ，OK 也可以的。可是通常如果我们看到这种 chata pai，OK，chata，各种各样的 chata，你这样子写menunjukkan是 OK 的，因为它就是 chata 嘛 ，OK， 人家就知道哦，原来你这个是 chata 里面出来一个ulasan。Wang ringgit adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Kita haruslah menggunakan setiap sen dengan bijak supaya tidak membazirkan wang. Oleh itu, kita perlulah menguruskan wang dengan bijak. OK？ 很简单啊，你要怎样写都可以开头。当然，有些人说开头这样长 ，OK， 你用上面的也足够了 ，OK。然后 for 你的第二段呢 ，OK， 你要写成一段也没有问题，你要分成3段也对。So 第二段我们还是一样咯 ，antaranya kita boleh menggunakan paling banyak wang yaitu 45% untuk keperluan kita. Kita boleh membeli barangan keperluan seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Kita hanya perlu membeli barangan yang diperlukan dan bukan barangan yang diingini. Selain itu, kita boleh menggunakan 20% daripada wang kita untuk pelajaran. Sebagai murid yang bertanggungjawab, kita boleh membeli alat tulis dan buku rujukan baharu supaya membantu kita dalam pelajaran. Di samping itu, kita boleh menggunakan 10% untuk disimpan dan hiburan. 你可以这样子写啦 ，OK， masing-masing. So dengan menyimpan wang, simpanan kita akan menjadi banyak. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oleh itu, kita boleh menggunakan wang yang disimpan pada masa hadapan. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan wang untuk hiburan. Kita boleh melakukan aktiviti yang disukai seperti membeli buku kegemaran. Dengan cara ini, kita dapat melepaskan tekanan. Akhir sekali, kita boleh menggunakan 15% daripada wang kita untuk kegunaan kecemasan. Kita mungkin ditimpa peristiwa yang kurang baik seperti kemalangan atau berpenyakit kronik. Oleh itu, kita boleh menggunakan simpanan kita untuk membiayai kos rawatan dan tidak perlu meminjam wang daripada orang lain. Kesimpulannya, 这是大家最开心的。So, kita harus menguruskan wang kita dengan bijak supaya tidak kesempitan wang. Tidak kesempitan wang 就是你不缺钱不手头紧的，明白吗？如果你没有好好处理你的钱财，你一定时常不够钱用 ，OK？ Kita harus memupuk amalan berjimat-jimat dan berbelanja secara berhemat dalam kehidupan seharian. So 我们要有节俭的好习惯，然后我们在生活中我们要去花费任何一分钱呢，我们都要小心的使用，明白吗？ Berbelanja secara berhemat. Bak kata pepatah, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Nah, 这 pepatah 每次我们用到给 menabung 啦 berjimat-jimat 都很好用啊。那同学们，你们明白吗？今天我们写一个很特别，就是chata pai，以前我们都没有写过。那老师希望你已经把它学起来了 ，OK？ 那同学们，今天我们课就到这里了。如果你有任何问题要问简古说呢，请你打在那个留言区底下，打在 comment 那边。那如果你喜欢我影片的话，或者你喜欢我，你可以按那个小铃铛，或者你可以按 subscribe， 或者按一个赞给我。So murid-murid, setakat inilah kelas kita untuk hari ini. Oke, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, sila tulis di ruangan komen di bawah. Bye-bye. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.